Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ini saya akan menunjukkan salah satu daripada aktiviti yang boleh digunakan semasa Google Meet bagi akaun Google MUI yang telah di-upgrade. Okay, kita tengok macam mana nak menggunakan fungsi breakout room. Okay. Okay, ini adalah paparan Google Meet. Okay, paparan Google Meet dan kita boleh tengok sini activities yang ada penggunaan breakout rooms. Okay, breakout rooms boleh digunakan untuk kita menyediakan satu ruang khas untuk perbincangan secara berkumpulan ataupun nak jumpa one to one dengan murid, kita boleh buat satu ataupun dua ataupun tiga ataupun sampai 100. Okay, untuk pengetahuan, jika kita menggunakan fungsi breakout rooms ini tidak kekal. Ia tidak kekal jika kita menggunakan link Google Meet daripada Google Classroom. Ia hanya efektif semasa sesi tersebut sahaja. Okey, kita klik saja di breakout rooms. Nampak ni ya? Okey, tekan button setup breakout rooms. Okey, ini adalah fungsi-fungsi yang ada. Fungsi yang ada, kita nak wujudkan berapa breakout rooms. Okey, daripada 1 sehingga 100. Okey, kalau kita nak buat 2 saja breakout rooms di sini. Okey, ini adalah 2 breakout rooms. Dan boleh labelkan apakah nama breakout rooms tersebut. Okay, kita namakan kumpulan tersebut. Okay, kumpulan proses bahan. Kumpulan proses bahan. Seterusnya kumpulan keceriaan. Okay, ini adalah 2 breakout room yang telah dinamakan. Okay, kita boleh pilih timer. Berapa lama mereka boleh berada di dalam breakout room untuk sesi perbincangan. Okay, limitkan perbincangan hanya untuk mungkin hanya untuk 10 hingga 15 minit. Okay, 10 minit saja. 10 minit saja. Klik OK. Bila dah klik OK, okay, then open rooms. Ini adalah breakout rooms yang telah diwujudkan. Ada 2 breakout room, proses bahan, keceriaan. Jadi semasa sesi sedang berlangsung, kita boleh maklumkan kepada murid, okey, sekarang awak boleh masuk kumpulan proses bahan ataupun kumpulan keceriaan. Kita bahagikan kepada 2 kumpulan dan boleh join. Murid hanya perlu klik saja di activities yang ada di dalam menu Google Meet tersebut dan mereka akan pilih nak join yang mana. Okey, contoh dekat sini kalau murid join, ini dari segi host sendiri. Saya guru sebagai host masuk join. Okey, kalau kita tengok, nampak ini. Saya sedang berada di dalam kumpulan proses dan bahan, breakout proses bahan, ending in 10 minutes. Dan kalau kita tengok dekat Omnibox ni, okey, alamat ni pun kod untuk Google Meet tu pun dah berubah. Dia tak sama macam Google Meet dalam main calls, dalam yang Google Meet utama. Ia adalah link yang berbeza. Okey, jadi contoh saya leave kat sini. Okey. Kita balik semula, tengok link dah jadi link lain sebab ini adalah link yang utama. Returning. Okey, ini adalah link yang utama. Ada reminder kat sini untuk guru, breakout rooms are in session. Okey, akan berakhir dalam 9 minit. Akan ada countdown dekat sini. Countdown berapa lama lagi murid boleh berada di dalam Google Meet tersebut. Okey, kita tengok countdown ya. Breakout rooms are in session, ending in 8 minutes. Tadi dah setkan kan selama 10 minit mereka boleh berada di dalam kumpulan tersebut. Okey, beri peluang kepada murid ataupun peserta untuk meneruskan sesi perbincangan dan dalam tempoh masa yang sama ada guru nak masuk ke dalam breakout room tersebut nak dengar sesi perbincangan. Adakah perbincangan sedang berlangsung ataupun murid bersembang ke, boleh saja guru join. Okey, tadi dah tengok proses bahan. Okey, masuk saja keceriaan. Boleh perhatikan sama ada murid melaksanakan tugas atau tidak. Dan dekat Omnibox ni, ia adalah link yang berbeza untuk breakout room keceriaan. Masa akan terus berjalan. Nampak ada beza lagi 7 minit. Okey, dan bila cikgu dah habis menyertai, okey, nak tinggalkan murid, bagi murid bincang. Okey, tak ada apa tanya soalan. Murid tak ada apa tanya soalan sebab cikgu ada dalam tu. Okey, kalau dah tak ada, boleh leave. Tinggalkan murid untuk mereka terus berbincang. Okey, dah balik semula ke main utama. Kalau command dekat sini, breakout rooms are in session, ending in 6 minutes. Maksud kita berada di dalam meet utama.
dekat sini tak ada murid sebab murid semua dah masuk breakout rooms. Kalau dekat main calls, dia dah balik semula main calls, akan ada senarai murid dekat bawah nama host ni. Okay, kita tunggu saja sampai 5 minit sampai habis tempoh yang diberikan. In case sementara menunggu, tiba-tiba ada murid masuk. Okey, murid masuk, kita cakap kat dia, okey awak masuk grup ni lah sekarang. Kalau murid ni baru masuk, kita pesan, okey awak masuk grup proses bahan. Dia akan join sajalah kat sini nanti. Okey, breakout room is ending in 13 seconds. Secara automatiknya, breakout rooms ini akan tamat dan murid perlu berada terus di dalam meet utama. Jika kita menggunakan breakout room dengan menggunakan link daripada Google Meet Classroom, daripada Google Meet GC Classroom, okay, once habis sesi PDPR, once habis meet tersebut, okay, breakout room ni akan clear terus. Tapi kalau kita gunakan link yang dibuat dengan menggunakan Google Calendar, okay, breakout room tu boleh digunakan berkali-kali. Ini adalah cara kita menguruskan breakout room untuk event dengan menggunakan link Google Meet yang disediakan melalui kalender. Okey, macam biasa untuk kita sediakan event melalui kalender, di waffle ni kita klikkan kalender. Okey, kalau dah ada event sebelum tu, tak apa, kita edit saja. Okey, ini adalah contoh untuk kali pertama kita nak buat event. Okey, contoh kita create event, satu event bengkel PSS. Bengkel PSS Ogos 2021. Okey, ini adalah event. Okey, ambil more option. Nampak besar sikit ya. Okey, ambil more option. Okey, tarikh, kita dah setkan tarikh bila nak buat tu. Contoh buat hari ni daripada pukul 12 sampai pukul 1.30. Okey, jadi dekat sini kita tambahkan guest. Okey, tambahkan guest. Siapa yang nak ditambah sini? Kalau dah ada dalam kontak, just add saja. Okay, add saja, tambahkan guest. Okay, contoh ada 3 guest saja dekat sini. Okay ya, ada 3 guest. Add Google Meet Conference. Bila dah add Google Meet Conference, nampak ada setting di sini. Okay, ada setting. Macam biasa sebelum ni kalau kita setkan dekat control host, akaun Gmail, akaun Google MOE sebelum ni hanya ada satu menu saja, itu host control. Okey, host control kita dah lepas dan kita tengok pula ada penambahan di sini breakout rooms. Breakout rooms di Google Calendar. Okey, seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita boleh create breakout room sama juga. Boleh create sampai 100. Okey, sehingga 100. Okey, sini saya ada buat ada 3 sajalah breakout room. Okey, 3 saja breakout room dan dekat sini kita boleh masukkan murid tu. Nak masukkan breakout room ke berapa. Okey, contoh kita masukkan murid ni dekat breakout room yang ni. Okey, boleh labelkan. Ini untuk proses buku. Okey, proses buku kita nak berbincang secara one to one. Kalau ada 2, 3 murid ataupun 5 ahli, masukkan saja. Hanya drag nama murid, masukkan ke dalam kumpulan-kumpulan yang berkenaan. Okey, dekat sini pula kita masukkan nama, masukkan satu lagi aktiviti, iaitu aktiviti teknik bahan. Okey, teknik bahan. Seterusnya kita ada 5 breakout room tadi kan. Okey, breakout roomnya ni kita setkan siap-siap. Sebab nanti bila dah masuk dekat dalam Google Meet nanti, benda ni dah ada. Jadi nanti kita cakap je, murid akan terus join. Okey. Seterusnya buat satu lagi, keceriaan. Okey, ataupun pendigitalan bahan. Pendigitalan bahan. Okey ya. Bila dah ada ni, kita save. Okey, save. Okey, save. Would you like to send invitation? Jadi ini saya pilih send. Okey, kita ambil balik fungsi ni. Okey, bengkel PSS Ogos 2021. Kita ambil ni, nampak murid yang ada terlibat dan join with Google Meet. Okey, join with Google Meet. Okey, dekat sini ada bengkel dan join. Okey,
buka breakout rooms. Nampak breakout rooms ni dah ada. Okey, breakout rooms dah ada. Breakout rooms proses bahan, teknik bahan, pendigitalan bahan semua dah ada. Nanti bila murid masuk dia akan join je. Okey, bila kita tengok tadi Google Meet yang telah di-set di dalam Google Calendar, murid tak masuk lagi. Jadi bila mereka dah masuk, mereka dah tahu kumpulan mana, secara automatiknya dia dah tahu kumpulan mana yang dia perlu sertai. Samalah macam kalau kita buat kelas, kalau kita set melalui Google Calendar. Tapi kalau link yang digunakan, kita gunakan link Google Classroom untuk semua subjek tu, dia berbeza sikit. Okey, jadi ini adalah breakout rooms yang disediakan dengan menggunakan Google Calendar. Okey, jadi murid dia akan join je lah mana-mana yang dia nak masuk. Okey, itu saja perbezaannya. Kalau menggunakan Google Calendar, guru 100% akan menjadi host. Okey, kita akan jadi host bergantung dengan cara macam mana setting kita dekat Google Calendar tersebut. Okey, kita tengok dekat sini tadi. Okey, ni kita sebagai host. Kalau kita sebagai host 100% kita boleh control, only host can dial out meeting dan everyone mesti join. Tapi kalau kita dah jemput dalam kontak tu tak ada masalah. Dia tak boleh join secara anonymously dan host must join first. Kalau host tak ada, Meet tak akan berlangsung. Berbanding dengan berbanding dengan link Meet yang kita buat dalam Google Classroom, kalau murid orang pertama yang masuk, murid akan jadi host. Okey, itu saja perbezaannya.